Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai dengan macam mana kita nak balancekan redox equation. Okey, di mana balancing redox equation ini soalan dia boleh bagi dalam dua keadaan. Di mana keadaan yang pertama dia boleh minta awak untuk balancekan redox equation in acidic solution. Okey, ataupun bahasa lainnya dia minta in acidic medium. Okey, mahupun datangnya persoalan yang kedua, dia boleh minta untuk awak balancekan redox equation in basic solution ataupun in basic medium. Kedua-dua tu membawa maksud yang sama. Okey, jadi sebenarnya cara untuk kita nak selesaikan ataupun cara kita nak balancekan redox equation untuk kedua-dua acidic dan basic medium ini, kaedahnya sebenarnya adalah kaedah yang sama. Okey, daripada awal sampai akhir sama sahaja. Cumanya in basic solution ini dia akan ada extra steps. Okey, dia akan ada penambahan step dekat situ. Okey, itu sahaja. Tapi secara asasnya untuk balancekan kedua-dua acidic dan basic ini menggunakan kaedah yang sama dari awal sampai akhir. So tak ada masalah dekat situ. Okey, jadi dalam video yang pertama ini kita akan belajar dahulu macam mana kita nak balancekan dalam acidic solution. Kalau soalan minta dalam acidic solution. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, di mana kita ada satu equation Fe2 plus tambah CrO7 tu minus menghasilkan Fe3 plus dan juga Cr3 plus. Okey, jadi macam mana cara ataupun langkah untuk kita nak seimbangkan redox equation ini? Yang pertama, awak tengok dekat sini, separate the equation into half reactions. Okey, maksudnya dekat sini berdasarkan persamaan yang kita dah ada ni, kita kena asingkan persamaan yang kita ada ni kepada dua tindak balas. Yang ini tindak balas apa? Tindak balas pengoksidaan dan juga tindak balas penurunan. Okey, first of all, macam mana kita nak identify mana satu yang mengalami pengoksidaan, mana satu yang mengalami penurunan. Okey, jadi sekarang ini kita selesaikan untuk yang oxidation dahulu. Okey, kita selesaikan untuk oxidation dahulu. Okey, oxidation kita kena tahu bahawa oxidation ini ataupun peroksidaan ini berlaku apabila penambahan nombor peroksidaan tu meningkat. Maksudnya nombor peroksidaan tu awak tengok daripada mana? Awak tengok daripada nilai charge. Okey, sekarang ni awak tengok Fe, okey, Fe sekarang ni dia adalah 2 plus, betul? Fe adalah 2 plus. Tengok pula hasil dia adalah Fe3 plus. Bermaksud daripada 2 dia pergi kepada 3. Bermaksud berlakunya penambahan nombor pengoksidaan. Bila berlaku penambahan nombor pengoksidaan, maka kita jadikan dia sebagai oxidation. Kita takrifkan dia sebagai oxidation. So, persamaan untuk oxidation kita adalah Fe2 plus, okey, Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus. Menghasilkan Fe3 plus. That's all. Macam tu sahaja. Okey, sekarang ni kita dah dapat untuk oxidation. Yang kedua, kita kena buat untuk reduction pula. Kita kena buat untuk reduction pula. Reduction kita tahu bahawa reduction ini adalah nombor pengoksidaan dia akan berkurang. Sebagai contoh, daripada positif 3 kepada positif 2. So, itu berlakunya pengurangan nombor pengoksidaan. So, itu adalah reduction lah. Tapi kalau awak tengok dekat sini, okay, berdasarkan equation yang kita dah ada ni, dekat sini negatif 2 kan? Okay, awak dekat sini awak nampak CrO7 2 minus. Kat sini positif 3. Tapi kalau awak tengok negatif 2 kepada positif 3, meningkat pula, tak menurun pun. Jadi step ataupun langkah mudah untuk awak nak selesaikan kat sini adalah awak cari dahulu yang pengoksidaan. Awak cari dahulu yang pengoksidaan ataupun awak cari dahulu penurunan. Yang mana yang awak jelas nampak dan jelas tahu sama ada sesuatu unsur tersebut mengalami reduction ke oxidation. Semacam yang in this case, kita dah identify dah. Oxidation tadi adalah Fe2 plus kepada Fe3 plus. Bermaksud bahan yang lain automatik dia adalah reduction ataupun
penurunan. So kita just salin sahaja balik. So dia akan jadi Cr2O7 2 minus menghasilkan apa? Menghasilkan Cr3 plus. Menghasilkan Cr3 plus. So awak akan dapat macam ni. Itu adalah untuk step yang pertama. Ini Cr sahaja, tak ada Cr2. Ini saya silap ni. Okey, CrO7 2 minus menghasilkan Cr3 plus. Settle untuk step yang pertama. Okey. Pergi kepada step yang kedua pula. Step yang kedua ni, kalau awak tengok pula, dia suruh apa? Balance the atoms other than O and H in each half reactions. Maksudnya apa dekat sini? Okey, kita go through one by one. Kita pergi kepada yang pertama tadi. Kita ada apa? Kita ada Fe3 plus. Maaf, kita ada Fe2 plus. Dan juga Fe3 plus. Dia sebenarnya step yang kedua ni kita nak seimbangkan bahan saja. Kita nak seimbangkan bahan untuk kedua-dua bahan dan hasil. Itu sahaja. Kita just nak seimbangkan je. Maksudnya yang pertama ini untuk oxidation ini, pada bahagian bahan awak tahu dia ada satu sahaja. So dekat hasil pun dia ada satu sahaja. Bermaksud dari segi berapa bilangan unsur tu untuk oxidation dah selesai, dah seimbang lah. Tak ada masalah dekat situ. Okey, sekarang ni yang masalahnya kita kena tengok untuk reduction. Untuk reduction ni dia ada problem sikit. Okey, CrO7 Cr2 betul tadi? Sekejap, saya ada silap tadi. Ni betul Cr2. Saya ada tertinggal tadi Ini Cr2. And then yang atas ni pun patutnya Cr2. Okay, so awak betulkan Okay, so dia akan jadi Cr2O7 2 minus menghasilkan apa? Menghasilkan Cr3 plus. Menghasilkan Cr3 plus. Dekat sini kita nak seimbangkan. Nak seimbangkan apa? Okey, awak tengok balance the atoms other than O and H. Okey, other than O and H maksudnya apa? Selain daripada atom O, iaitu oksigen, dan selain daripada atom hidrogen. Sekarang ni awak tengok untuk penurunan kita. Okey. Sekarang ni apa yang awak kena buat? Atom oksigen ni awal-awal terus pangkah. Oksigen ni awal-awal awak terus pangkah. Kenapa pangkah? Sebab kita tak nak seimbangkan oksigen. Oksigen tu nanti step lain. So sekarang ni kita nak fokuskan apa? Selain daripada oksigen. Selain daripada oksigen apa? Ini Cr ni. So Cr pada bahan ada berapa? Cr pada bahan awak nampak kat sini ada 2. Dekat sini ada berapa? Dekat sini ada 1 sahaja. So kat sini 2, dekat sini 1. Seimbang ke tak? Tak seimbang. So kita kena seimbangkan. Nak seimbangkan macam mana pula? Okey, awak nampak kat sini ada 2, kat sini ada 1. Nak buat apa? Letak je depan ni 2. Letak je depan tu 2, tak ada masalah. So dah seimbang ke belum? Dah seimbang. Sini dah seimbang, atas ni pun dah seimbang. Tak ada masalah. Okey. Selesai untuk step yang kedua. Sekarang ni kita pergi kepada step yang ketiga pula. Kita pergi kepada step yang ketiga. Kita tengok kat sebelah ni. Step yang ketiga dia kata apa pula? Step yang ketiga kita kena tambahkan H2O untuk balancekan atom oksigen dan juga atom hidrogen. H plus untuk balancekan atom hidrogen lah. Ini N Ini supposed to be N. Typo ya. AND. Gitu. Okey. So macam mana nak buat sebenarnya? Okey. Untuk step yang ketiga ni kita akan fokuskan untuk yang ada atom oksigen sahaja ataupun atom hidrogen sahaja. So berdasarkan oxidation dan reduction yang kita dah buat tadi, di antara oksi dengan red, mana satu yang ada atom oksigen? Yang ada atom oksigen adalah reduction, betul? Sebab oxidation dia melibatkan atom ferrum sahaja. Okey, so sekarang ini step yang ketiga dia akan mengkhususkan kepada kita punya reduction tadi. So
reduction tadi, kita tengok kepada, kita salin balik apa yang kita dah buat tadi, kita akan dapat CR2 O7 2 minus, betul? And then dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan 2 CR3 plus. Okey. Kita salin dulu. Kita salin dulu. Okey. And then kita tengok balik kepada arahan dia. Arahan dia kata apa? Tambahkan H2O untuk balancekan atom oksigen. Kita kena tambahkan H2O untuk balancekan atom oksigen. Sekarang ni awak tengok pada bahagian bahan, oksigen ada berapa? Oksigen dekat sini ada 7. So ingat step yang pertama ni saya cakap betul-betul ni. Step yang pertama untuk yang ini, this one, bila atom oksigen ada 7, awak kena tambah 7 H2O juga. Okey? Oksigen dengan H2O. So kalau oksigen ada 7, H2O pun awak kena letak 7. So awak nak letak kat mana? Awak letak dekat bahagian hasil. So dia akan sentiasa bertentangan ya. Maksudnya dekat sini, kalau oksigen awak dekat sini, so H2O awak akan letak dekat seberang sana. Okey? So ingat, oksigen tadi ada berapa? Ada 7. So H2O pun awak kena tambahkan 7 juga. So tambah 7 H2O. Sekarang ni awak tengok. Sekarang ni awak tengok. Pada bahagian bahan, oksigen kita ada 7. Pada bahagian hasil, oksigen kita ada berapa? Kat sini ada 1. Darabkan dengan 7 depan dia, kita akan dapat 7. So dah seimbang ke tak? Dah seimbang. Okey, selesai itu yang pertama. And then kita baru selesaikan untuk yang H2O. Maaf Okey, kita baru selesaikan tambah H2O untuk balancekan atom oksigen. Sekarang ni dia ada lagi satu, iaitu kena tambahkan ion hidrogen untuk balancekan atom hidrogen. Sekarang ini pula awak kena tengok. Hidrogen dekat sini ada 2. 2 darabkan dengan 7, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 14. So kita kena tambah. Bila hidrogen ada 14, ini sama juga macam konsep tadi. Bila hidrogen ada 14, bermaksud ion hidrogen pun mesti kena ada 14. Tapi awak nak letak kat mana? Ingat, yang ada hidrogen dekat belah sini. So nak seimbangkan dia, awak kena letak seberang dia. So ingat sama juga macam tadi. Oksigen ada 7, H2O awak letak 7. Kalau kat sini hidrogen ada 14, ion hidrogen awak letakkan 14. So dia akan jadi 14. Okey, ni rapat sangat ni. Okey, sekejap. So dia akan jadi 14 H plus. So untuk step yang ketiga awak akan dapat macam ni. Okey, 14 H minus, H plus tambah Cr2O7 2 minus menghasilkan 2Cr3 plus 7H2O. Ini untuk step yang ketiga. Okey, step yang keempat pula. Step yang keempat ni dia pun agak kritikal sedikit. Step yang keempat, awak tengok, balancekan cas. Dekat sini awak kena balancekan cas. Okey, di mana arahan dia suruh tambahkan elektron untuk add electron to one side of each half reaction balance reaction to balance the charge on the half reactions. Okey, implikasinya macam mana pula? Tak faham. Okey, contoh mudah lah. Kita ambil one by one. Okey, kita gunakan untuk yang pertama dahulu, kita gunakan Fe. Okey, kita ambil tadi untuk oxidation. So Fe2 plus, okey sekejap, tak kemas ni. Fe2 plus menghasilkan apa? Menghasilkan Fe3 plus. Sekarang ni saya nak awak tengok betul-betul. Okey, dekat belah sini cas kita ada berapa? Cas kita ada positif 2. Dekat belah kanan ni cas awak akan ada berapa? Cas awak akan jadi positif 3. Soalan saya, positif 2 dengan positif 3 seimbang ke tak?
Tak seimbang. So bila tak seimbang, kita kena buat apa? Berdasarkan arahan tadi, kita kena tambahkan apa? Tambahkan elektron. Elektron ni nilai dia apa? Charge dia apa? Nilai dia adalah negative 1. Okay, minus 1 dia punya charge. Bermaksud, okay, kalau dekat sini positif 2, kat sini positif 3. Kita nak seimbangkan dua-dua ni jadi positif 2. So macam mana? Dia akan jadi, kita tambahkan elektron dekat belah mana? Kita akan jadi tambahkan elektron dekat belah kanan ni. Tambah E minus. Kenapa tambah E minus? Sebab E ni nilai dia adalah negatif 1. So, positif 3 tolakkan dengan 1. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat positif 2. So, kat sini bila awak dah totalkan, awak akan dapat positif 2. So, saya tanya awak, dekat sini positif 2, dekat sini positif 2. Dah seimbang ke belum? Dah seimbang. So, itulah reason dia kenapa kita kena tambahkan elektron untuk salah satu bahagian dalam kita punya equation. Untuk apa? Untuk kita nak seimbangkan dia punya charge. Okay? So, kaedah dia samalah macam ni juga. Okay. So sekarang ini kita try buat untuk untuk reduction pula. Okey, tapi yang ni saya padam dulu lah. Yang this one saya padam dulu. Okey. Kita pergi kepada yang reduction pula. Okey, yang reduction tadi awak ambil yang step ketiga tadi yang awak dah buat. Okey, so step yang ketiga awak buat tadi, awak akan dapat 14 H plus, okey, tambahkan Cr2O7 2 minus, menghasilkan apa dia? Menghasilkan 2Cr3 plus tambah 7H2O. Okey. Sekarang ni kita kena tengok total charge. Okey, tengok untuk bahagian belah kiri dahulu. Belah kiri dekat sini, hidrogen ni nilai dia adalah positif 1. Okey, tapi ingat hidrogen sekarang ni ada 14. So 14 darabkan dengan positif 1, awak akan dapat positif 14 dekat sini. Okey. And then tengok dekat CRO maaf, Cr2O7 2 minus. Dekat sini, charge dia akan kat sini, charge dia adalah negatif 2. So, bila awak totalkan, 14 tolakkan dengan 2, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat positif 12. Okey. Tengok pada belah kiri ni pula. Pada belah kiri ni pula, charge dekat sini adalah 3 plus. Okey, tapi ingat, Cr ni kita ada 2 biji. Ada 2 atom. So, 2 darabkan dengan 3, awak akan dapat positif 6. Tengok untuk yang H2O ni pula. H2O ini dia adalah apa? Dia adalah molekul. Dan molekul, awak kena tahu bahawa molekul tak ada sebarang charge. Bila tak ada sebarang charge, bermaksud charge dia kosong lah. Tak ada. So, awak tengok total pada belah kiri. Okay, total pada belah kiri ada positif 12. Total pada belah kanan ada positif 6 sahaja. So, kita nak seimbangkan ni. Kita nak seimbangkan, ingat. Nak seimbangkan dengan kita tambahkan elektron. Elektron tu charge dia apa? Negatif 1. Minus 1. So, kita nak seimbangkan. So, agak-agak kita nak letak kat bahagian mana? Letak bahagian kanan ke bahagian kiri? Kalau kita tambahkan bahagian kanan, contoh kita tambahkan dekat bahagian kanan. Kita tambahkan elektron kat sini. So, kalau kita tambahkan, bermaksud positif 6 dia akan jadi positif 5. Positif 4. Makin berkurang. Yang belah kiri ni pula, dia akan stay positif 12 sahaja. So, adakah seimbang dekat situ? Tak seimbang. So, kita kena tambahkan elektron dekat belah kiri bersamaan kita. Okey. Soalan yang kedua pula. Kita dah tahu dah nak tambah dekat belah kiri. Tapi nak tambah berapa banyak? Nak tambah berapa banyak? Sebab awak kena faham kat sini. Bahawa kat sini positif 12. Dekat sini positif 6.
So, 12 nak pergi kepada 6. Kita kena tolak berapa? Kita kena tolak 6. Bermaksud, awak kena tambah 6 elektron dekat belah sini lah. Awak kena tambah 6 elektron dekat belah sini. Okey, jadi final jawapan awak akan dapat apa? Final jawapan awak akan dapat macam ni lah. 6 E minus tambahkan. Okey, sekejap saya buat elok-elok. 6 E minus tambahkan 14 H plus tambah Cr2O7 2 minus, okey, menghasilkan 2Cr3 plus dan juga 7H2O. So inilah yang awak akan dapat. Okey, ini untuk step yang keempat. Okey. Maaf So kita ada lagi 2 step. Kita akan ada lagi 2 step. Okey. So awak nampak dekat sini apa yang saya ajarkan daripada step yang pertama sampailah step yang ke-6 nanti, dia awak akan nampak dia agak panjang tau. Awak akan nampak dia agak panjang sebenarnya. Tapi kalau awak dah betul-betul mahir, awak dah betul-betul faham step by step tu, sebenarnya cara nak buat dia tak sampai 2 minit pun awak dah dapat dah. Tak sampai 2 minit pun awak dah dapat dah. Okey, sebab apa? Sebab awak dah mahir. Tapi sekarang ni kita ingat, ini bila awak dah tonton video ini, sama ada awak baru nak belajar ataupun awak nak revise balik. So, kita kena mulakan daripada step by step supaya awak betul-betul jelas, awak betul-betul clear dengan cara untuk kita nak selesaikan these questions. Okey. So, kita dah selesai step yang keempat, kita pergi kepada step yang kelima pula. Okey, step yang kelima dekat sini dia suruh apa? Dia suruh combine kan. Okey, di mana kita kena, selepas kita dah balancekan nilai elektron bagi kedua-dua oxidation dan reduction ni, kita kena combinekan dia jadi satu persamaan yang panjang. Kita kena combinekan dia jadi satu persamaan yang panjang. Okey, yang ni best sikit. Yang ni dia best. Okey, but first of all, bagi saya salin dulu Bagi saya salin dahulu persamaan yang kita dapat untuk reduction dan juga oxidation. So tadi untuk oxidation kita akan dapat Fe2+. Okey, menghasilkan Fe3+ tambah E. Betul? Okey, sekarang ni kita salin pula untuk reduction. Reduction tadi kita dapat ada panjang sikit. Kita akan dapat 6E minus tambah 14H plus tambah Cr2O7 2 minus. Ni awak buat elok-elok awak tulis elok-elok. Okey. So menghasilkan 2Cr3 plus tambah 7H2O. Okey. Sekarang ni yang atas ni oxidation, yang bawah tu reduction. Okey, step yang kelima ni disuruh combinekan. Dia suruh gabungkan kedua-dua persamaan berdasarkan oxidation dan reduction yang kita dah buat. Okey. So, berdasarkan, sebelum kita nak seimbangkan, kita kena buat apa? Okey, sebelum kita nak seimbangkan, kedua-dua oxidation dan reduction tu dia mesti mempunyai bilangan elektron yang sama. Okey, saya ulang lagi sekali Sebelum kita nak combinekan, oxidation dan juga reduction tu dia mesti mempunyai bilangan elektron yang sama. Okey, sekarang ni awak tengok, yang bahagian atas ni elektron kita ada satu je. Dekat bahagian bawah ni elektron kita ada berapa? Ada 6. Jadi sebelum kita nak gabungkan, sebelum kita nak totalkan dia jadi satu persamaan yang panjang, kita kena buat apa? Kita kena seimbangkan bilangan elektron. So dekat sini bawah ni ada 6, atas ni ada 1 sahaja. So nak kena buat apa? Yang ada 1 tu kita kena darabkan dengan 6. Okey, bermaksud yang atas ni kita akan darabkan the whole persamaan ni dengan 6.
So bila awak darabkan, totalkan dia semuanya dengan 6, awak akan dapat berapa? Okey, ni saya padam, saya buat yang proper. Okey, bila awak bila awak dah darabkan, awak akan dapat sekejap awak akan dapat 6Fe2 plus menghasilkan 6Fe3 plus tambah 6E minus. So awak akan dapat macam ni. Bila awak dah dapat macam ni, okey, awak tengok yang bawah ni dah ada 6 elektron, yang atas ni pun dah ada 6 elektron. So elektron dia untuk kedua-dua oxidation dan reduction dah seimbang. Bila dah seimbang, nak kena buat apa? Potong. Sebab dia tak berguna dah kat sini. Dia dah tak berguna dah. So potong. Lepas dah potong, nak kena buat apa? Senang je. Lepas dah potong, yang belah kiri awak salin semua, yang belah kanan awak salin semua. Maksudnya dekat sini jadi macam mana? Tengok yang belah kiri dengan yang belah kiri. So dia akan jadi 6. Okey, kat sini dia sebenarnya akan jadi panjang lah. Okey. So tengok elok-elok dia akan jadi 6 Fe2 plus. Okey, yang ni dah settle Tengok yang bawah ni pula. So salin sahaja. Tambahkan dengan 14 H plus, tambahkan dengan Cr2. Ni saya buat dekat bawah sebab dia tak muat tau. Okey, tapi kalau awak make sure awak tulis memanjang lah, jangan tulis macam ni. Okey, so awak dah salin yang ini, awak dah salin yang ini. Seterusnya awak kena salin yang semua belah kanan pula. Okey, so jangan lupa nak panah menghasilkan, dia akan jadi 6Fe3 plus 6Fe3 plus menghasilkan plus 2Cr3 plus plus 7H2O. So awak dah salin yang ini, awak salin yang ini, awak dah salin yang ini. Okey, so awak ingat cara awak nak salin semua yang belah kiri dengan belah kiri, semua yang belah kanan dengan yang belah kanan. Okey, cuma dekat sini awak just boleh salin semua sekali untuk jadikan dia satu equation yang panjang sekiranya elektron ni awak dah samakan dan awak dah potong. Okey, awak dah samakan bilangan dia and then awak dah potong, baru awak boleh combinekan dia. Okey, and then sebenarnya bila dah sampai kepada step nombor 5 ni, dia sebenarnya dah selesai dah. Dia sebenarnya dah selesai dah. Tapi dia akan ada satu extra step. Untuk apa? Untuk kita nak make sure betul ke tak kita punya persamaan ni dah seimbang ke belum, betul-betul mengikut step-step yang kita dah lalui ke tadi daripada 1 sampai 5, betul ke tak. So kita nak verify dia sama ada betul-betul dah seimbang ke tak sebenarnya. Okey, so maka kat situ adalah step yang terakhir, iaitu verify that the number of atoms and the charge are balanced. Okey, sekarang ni awak tengok okey, sekarang ni awak tengok, kita go through one by one. Okey, kita go through one by one. Okey, kat sini kita kira charge. Okey, dekat sini kita kira charge. Okey, sekarang ni charge untuk Fe adalah 2 plus. Tapi dia ada berapa biji? Dia ada 6. So dia akan jadi 6 darabkan dengan 2. So awak akan dapat positif. Okey, ni kita kira lah. Okey, ni kita kena kira. So awak akan dapat positif 12. Okey. And then dekat sini hidrogen adalah positif 1. Tapi dia ada berapa biji? Ada 14. So 14 darabkan dengan positif 1, awak akan dapat positif 14. Okey, tengok Cr2O7 2 minus, charge dia adalah negatif 2. So awak kena tambahkan dengan negatif 2. Cuba awak totalkan kat sini. Okey, cuba awak totalkan kat sini, awak akan dapat berapa? Okey, so dekat sini bila awak totalkan, awak akan dapat 20. Awak akan dapat 24. Okey, ini untuk LHS. LHS ni apa? Left hand side. Okey, maksudnya yang dekat belah kiri sahaja. Okey,
Kita kena kira untuk right hand side pula, untuk yang belah kanan. Sekarang ni awak tengok FE ni 3 plus. Ada berapa biji? Ada 6. So 6 darabkan dengan 3, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 8. Awak akan dapat positif 18. So tulis je balik. Positif 18. Okey. Maaf CR ni pula positif 3. Tapi dia ada berapa biji? Ada 2. So 3 darabkan dengan 2, awak akan dapat 6. Tambahkan dengan 6. Tengok. Untuk 7H2O. H2O ni apa? H2O adalah molekul. Molekul ada charge tak? Tak ada. So dekat sini charge dia berapa? Charge dia kosong. So kat sini dia akan jadi tambah kosong. Awak totalkan, awak akan dapat berapa? Bila awak totalkan, awak akan dapat nilai dia adalah 24 untuk right hand side. So, untuk determine sama ada persamaan awak sama ataupun betul ke tidak, awak kena make sure. Okay, awak kena make sure bahawa bilangan atom dan juga bilangan charge bagi right hand side dan juga left hand side, kedua-duanya adalah sama. So awak tengok dekat sini LHS kat sini awak ada berapa? Ada 24. Right hand side awak ada berapa? Ada 24. Bermaksud equation yang awak dah buat, yang atas ni yang di sebelah ni, yang saya tengah bulatkan dengan warna biru ni, itu adalah jawapan final awak. Bila soalan minta balancekan redox equation in acidic solution ataupun in acidic medium. Okay, so ini adalah untuk contoh yang pertama lah. So akan datang saya akan bagi contoh-contoh yang lain dan saya akan buat in basic medium pula. Okay, maaf lah kalau video ni agak panjang sebab saya nak ajar one by one. Okay, cara step by step macam mana awak nak seimbangkan. Okay, untuk awak betul-betul faham lah. Okay, so kita akan jumpa dalam video yang akan datang.